Dalam perjalanan nak sampai ke rumah mentua, saya terima WhatsApp berbunyi. Awak bukan lagi isteri saya. Mak awak bukan lagi mak saya. Saya menggigil membaca WhatsApp itu. Dilema wanita. Kisah kali ini, alasan disihir, diri diceraikan suami secara tiba-tiba. Assalamualaikum puan yang dihormati. Saya kini menghadapi masalah yang teramat berat buat saya. Lebih 10 tahun saya menetap di Dubai kerana mengikut suami yang bertugas di sana. Kami baru kembali ke Malaysia pada musim raya tahun lepas. Kami balik bercuti ke Malaysia sementara suami bercuti seminggu pada ketika itu. Dalam masa yang sama, kami sudah merancang bermacam-macam di Dubai dan tiada yang pelik berlaku ketika itu. Keluarga sebelah suami juga sudah rancang untuk membuat rumah terbuka dan ia sangat kami tunggu. Selepas suami hantar saya dan anak-anak ke rumah keluarga saya, suami terus hendak balik kampung sendirian. Saya izinkan sebab memang biasa dia akan balik seorang diri sementara saya uruskan hal di KL. Lagipun nanti saya akan balik ke kampungnya untuk majlis rumah terbuka nanti. Selepas suami balik ke kampungnya, saya cuba hubungi dia menerusi SMS dan WhatsApp. Hari pertama dia masih jawab. Tapi selepas itu, 3 hari dia diam saja. Puas saya cuba hubunginya. Telefon adik-adik suami pun tak berjawab. Akhirnya saya nekat balik kampung suami dengan bantuan adik dan suaminya. Saya sewa kereta dan ajak adik dan anak-anak. Dalam perjalanan nak sampai ke rumah mentua, saya terima WhatsApp berbunyi. Awak bukan lagi isteri saya. Mak awak bukan lagi mak saya. Saya menggigil membaca WhatsApp itu dan kuatkan hati untuk teruskan perjalanan ke kampung. Sampai di kampung, saya terus mendapatkan suami. Rindu sangat kepadanya. Malangnya, saya dimaki oleh mak mertua dengan kata-kata yang kurang enak. Suami pula buat tak tahu dengan saya. Saya merayu pujuk suami untuk bincang secara baik. Langsung dia tak terima. Saya minta suami rujuk Jabatan Agama pun dia tak mahu. Suami kata saya minta cerai semasa di Dubai. Dia kata hukum tetap hukum. Talak pun dah jatuh. Kami dah berpisah. Tapi bila? Saya tak pernah minta cerai. Pelik juga Saya pujuk suami untuk sama-sama ke pejabat agama dan dia akhirnya setuju. Tapi dia minta saya balik dahulu ke rumah keluarga untuk tenangkan diri. Saya ikutkan katanya dan balik dengan perasaan hati yang gundah gulana. Selepas itu suami kembali membisu. Telefon tak berjawab, SMS tak berbalas. Saya mengadu dengan kawan apa perlu saya buat. Dengan bantuan kawan saya rujuk dengan pejabat agama. Suami masih tak nak datang. Buat saya makin bingung. Akhirnya dia akan kembali ke Dubai. Sehari sebelum berangkat, suami nak jumpa saya dan anak-anak. Kami jumpa di luar sebab suami tak mahu jejak kaki di rumah keluarga saya. Saya tak tahu apa sebabnya saya diceraikan tanpa sebab. Bila jumpa, suami tunjukkan video dia kena sampuk. Dia tuduh keluarga saya yang buat dia. Dia takkan maafkan mak saya sampai bila-bila. Suami cakap mak saya yang nak bunuh dia kerana nakkan hartanya. Dia juga tuduh saya bersubahat dengan mak. Saya betul-betul terkejut. Saya minta dia bertenang dan berbincang, tapi dia tepis saya dan tak hiraukan permintaan saya. Sebagai isteri, terpinga-pinga saya tak tahu nak buat apa. Terpaksa relakan dia balik ke Dubai seorang diri dan saya cuba tenangkan diri sementara. Ini kerana suami berjanji akan balik semula untuk selesaikan masalah kami. Puan, apa yang patut saya lakukan? Saya tak tahu nak buat apa. Terasa diri teranaya dan terkontang-kanting dibuang begitu saja. Dari isteri teranaya, KL. Terima kasih kerana berkongsi mengenai luahan hati anda. Dari perkongsian yang dikongsikan isteri teranaya ini,
Sejujurnya saya tak nampak adakah betul suami puan disihir. Dia cuma mendapat video dan menganggap ia adalah dihantar disihir oleh ibu mertuanya sendiri. Tapi dalam penjelasan dan luahan puan isteri teranaya tidak diperkatakan secara terperinci mengenai hal ini. Jadi hanya keadaan sebenar je puan tahu. Dan bagaimana puan nak menyelamatkan kembali rumah tangga kerana katanya suami sudah menjatuhkan talak. Jika betul talak sudah jatuh dan puan ada menyatakan puan sudah pun berjumpa dengan pejabat agama untuk mendapatkan penjelasan. Jadi apa tindakan pejabat agama yang disarankan kepada puan? Dan saya juga ingin tahu kalau benar talak telah jatuh, apa tindakan puan selanjutnya? Kalau betul-betul untuk sayangkan rumah tangga ni, mungkin puan boleh rujuk kembali untuk menyelamatkan rumah tangga ini. Dan apa-apa pun, apa yang ditanggung oleh puan, tak semua orang dapat tahu derita puan. Sebab yang menanggung adalah diri puan sendiri dan keluarga serta anak-anak. Jadi berlapang dada terima ujian dari Allah ini. Mungkin ini cara Allah untuk meningkatkan keimanan kepada anda suami isteri. Banyakkan berzikir kalau betul ia adalah angkara sihir. Kedua-duanya suami dan isteri perlu saling berlapang dada terima ujian ini, namun mendekatkan diri dengan amal-amal kebaikan seperti berzikir, bermunajat, menghayati ayat-ayat suci Al-Quran supaya anasir-anasir yang jahat ni tak terus menghantui kehidupan kalian. Seterusnya, cuba cari orang yang paling dihormati oleh suami, yang boleh memujuk suami agar kembali kepada puan. Dekati suami secara berkhidmah dengan individu berkenaan. Jika takdir jodoh anda berdua masih kuat, saya kira tak ada salahnya untuk anda berdua kembali rujuk, meneruskan rumah tangga ini. Cuba berlapang dada, cuba berbaik dan bertanyakan sendiri kepada ibu mertua. Khususnya ibu sendirilah bagi puan isteri teranaya ini. Adakah keluarga atau ibu anda sendiri yang melakukan angkara sihir ini terhadap suami? Jika tidak betul, penjelaskan secara terperinci, jelaskan dengan tepat agar kedua-duanya dapat memahami situasi kalian. So, saya kira itu antara saranan yang boleh saya kongsikan, yang saya boleh pesan kepada isteri teranaya. Semoga ada sinar bagi rumah tangga kalian. Jadi jika anda mempunyai sebarang masalah, luahan hati, konflik rumah tangga, boleh kongsikan kisah anda dengan DM kami di Instagram dan Facebook Mingguan Wanita. Inilah Aura Wanita, wanita aspirasi, wanita unggul, kekal relevan dan anggun. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum.